Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Irwan Budiana bin Amsa akan mewakili rakan saya Dr. Diki untuk membentangkan kajian kami yang kami judulkan sebagai cabaran pembelajaran dalam talian semasa pandemik COVID-19. Kajian dari perspektif pelajar TVET. Sebagai pengenalan, mengambil citation daripada penulisan Syahira 2020 yang mengatakan bahawa susulan daripada Perintah Kawalan Pergerakan pertama pada 18 Mac 2020, semua sektor di dalam negara kita diarahkan untuk ditutup, termasuklah institusi-institusi pendidikan yang ada. Sementara Erda mengatakan bahawa sejak daripada PKP pertama tersebut, masyarakat telah dididik untuk mengamalkan normal baharu kehidupan dengan menjaga SOP seperti penjarakan sosial dan sebagainya. Sementara bagi NOR 2020 mengatakan bahawa Kementerian Pengajian Tinggi telah mengarahkan semua institusi-institusi di bawahnya untuk menjalankan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian bermula daripada PKP yang pertama sehinggalah 31 Disember tahun 2020 dan ianya masih lagi berlangsung sehingga pada hari ini. Sementara Ahmad dan rakan-rakannya 2020 telah memberikan satu pernyataan bahawa cabaran besar sebenarnya kepada college community dalam era pandemik ini kerana ianya dikenali sebagai institusi pendidikan ataupun institusi kemahiran yang sangat menekankan aspek kemahiran hands-on. Sebagai latar belakang dalam kita memahami kajian ini, yang pertama, pembelajaran dalam talian sebenarnya merupakan kaedah pembelajaran secara terbuka, jarak jauh, berasaskan laman web, pembelajaran berasas komputer, dan pembelajaran blended. Ianya diambil daripada Penyataan Azhar 2017. Sementara bagi Nur Akili 2021 mengatakan bahawa antara cabaran besar dalam pembelajaran dalam talian ialah faktor kepelbagaian latar belakang ekonomi, sosial dan kawasan tempat tinggal pelajar yang mempengaruhi mereka untuk memiliki kemampuan untuk memiliki peranti dan kemudahan untuk mengakses internet. Sementara bagi Syafiq 2021 mengetengahkan dua cabaran besar kaedah pembelajaran ini, iaitu yang pertama tahap kemahiran para pensyarah sendiri dalam menggunakan teknologi dan juga sikap pelajar itu sendiri ketika menjalani sesi pembelajaran dalam talian. Husna 2021 pula mengutarakan bahawa suasana persekitaran yang tidak kondusif sendiri sebenarnya merupakan cabaran terhadap pembelajaran dalam talian. Justru itu, objektif kajian ini dirangka untuk mengenal pasti persepsi pelajar TVET di College Community Tawau terhadap cabaran-cabaran yang dihadapi semasa menjalani sesi PDP secara dalam talian. Metodologi kajian ini menggunakan soal selidik yang dibangunkan dengan dua bahagian. Yang pertama demografi 3 item, yang kedua cabaran-cabaran pembelajaran dalam talian 16 item. Ianya telah diberikan kepada 190 orang responden dan kesemuanya telah menghantar semula. Data-data kajian ini dianalisis menggunakan statistik deskriptif SPSS untuk menentukan skomin item-item yang telah dikemukakan di dalam soal selidik tersebut. Dapatan dan perbincangan kajian ini berikut merupakan 4 skomin terpilih bagi item cabaran pembelajaran dalam talian. 3 di antaranya mencatatkan skomin yang paling tertinggi dan 1 di antaranya mencatatkan skomin yang paling terendah. Skomin
Yang paling tertinggi dengan nilai 3,51 iaitu pada item saya merasakan PDP secara dalam talian kurang berkesan, sementara skomin kedua tertinggi iaitu item saya memerlukan capaian kemudahan internet percuma semasa menjalani pembelajaran dalam talian dengan skor 3,45, sementara yang ketiga dengan skor min 3,37, iaitu pada item saya bergantung sepenuhnya kepada komputer ataupun smartphone untuk menjalani PDP secara dalam talian. Seterusnya, skor min yang terendah dengan nilai 2,48 iaitu pada item saya merasakan ahli keluarga tidak memahami cara pembelajaran secara dalam talian. Sebagai kesimpulan daripada dapatan-dapatan kajian, yang pertama, skor min persepsi pelajar terhadap cabaran yang dihadapi semasa menjalani PDP secara dalam talian sebenarnya berada pada tahap yang rendah dengan nilai 2,94. Kesimpulan kedua, responden sebenarnya tidaklah menghadapi isu yang besar dengan pengamalan ataupun dengan pengenalan terhadap kaedah PDP secara dalam talian yang telah dijalankan bagi dua sesi akademik yang terkini. Sebagai cadangan kepada institusi lantaran dapatan kajian ini, iaitu yang pertama melaksanakan usaha penambahbaikan terhadap 6 item cabaran, iaitu C1, C6, C7, C8, C9 dan C12, yang mana ke-6-6nya berada pada tahap sederhana. Yang kedua, melaksanakan kajian berhubung persepsi para pensyarah sendiri terhadap cabaran dalam menjalankan PDP secara dalam talian, terutamanya terhadap aspek-aspek yang berikut. Aspek yang pertama, cabaran untuk memenuhi keperluan kurikulum sedia ada. Aspek kedua, cabaran untuk menghasilkan bahan PDP yang lebih berinteraktif. Yang ketiga, cabaran memanfaatkan waktu dengan efektif di dalam kelas. Yang keempat, cabaran untuk mempelbagaikan kaedah penilaian pelajar.